Okey, baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada buat satu perlawaan. Tak tahulah sama ada serius ke atau main-main ke, yang mengajak PAS untuk join kerajaan perpaduan. Tetapi Presiden PAS ada peli kerajaan perpaduan masa di muktamar PAS. Apa komen dok? Suasana politik Malaysia sejak PRU 15 apabila titah Tuanku Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan, maka terciptalah satu kerajaan madani di mana Barisan Nasional telah pun bersama-sama 18 atau 17 parti yang lain termasuk DAP untuk bentuk kerajaan madani, dan kita ada 2/3 tolak 1. Daripada muda tak apalah, ditambah lagi 1, mungkin lepas ni 5-6. Rakyat semua faham, ahli UMNO semua faham bahawa bukan perkara yang mudah untuk UMNO bekerjasama dengan DAP. Sehingga hari ini, sehingga saat ini, kita masih lagi dalam proses asimilasi, memberi penerangan, memberi petunjuk, dan totok-totok UMNO macam Isham Jalil tak boleh terima, macam-macam pandangan, polemik tak selesai lagi. Walaupun alhamdulillah 3 PRK kita maju berjaya, dan rakyat penduduk luar bandar Felda dah boleh menerima. Tiba-tiba pula kita dikejutkan satu pelawaan daripada Yang Amat Berhormat untuk PAS jalinkan untuk join kerajaan perpaduan. Saya di dalam politik ni, sebab itu kita kata kita jangan dalam politik ni dia seni. Saya tak fikir bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tiba berseluruh jemput join PAS. Di dalam politik ni kita panggil the politik of politik jolok dalam bahasa Melayu. Kita bersendikau, kita bagi polemik satu isu untuk mereka berfikir, dan saya yakin ia bukanlah satu pelawaan yang serius, kerana tanpa tiba-tiba tak ada ribut, tak ada angin, tak ada sekretariat perpaduan membuat satu apa-apa konsensus dalam hal ini sebenarnya bagi saya macam perli pun ada. Tapi apa-apa pun banyak berkemungkinan dalam politik. Ini yang saya kata bahawa dalam politik ni dia macam-macam boleh berlaku. The game of the impossible, tiada yang berprinsip dalam politik seperti mana Tun Musa cakap. So, tapi saya seronok nak melihat ketika selepas pelawaan itu kalau you all perhatikan bahawa tiba-tiba PAS ni jadi senyap sunyi. Tak ada kutuk Anwar Ibrahim, tak ada kutuk UMNO, tak ada kutuk kerajaan perpaduan. Malah Taqiyuddin pun buat statement, katakan kita belum terima surat. Ingat senang politik ni. Lawa dia semua. Ini nampak bahawa mereka ni semua sebenarnya desperado. Ingat apa? Tiba-tiba kalau jadi kerajaan, kes-kes semua tutup ke? Saya adalah orang pertama yang akan bangkit untuk menentang. Kerana bagi saya itu secara spontan. Dan hari ini pun saya pun muktamar PAS agak mungkin Anwar sebagai seorang pejuang Islam, tidak salah dia menghulurkan tangan untuk perpaduan, untuk ukhuwah. Tapi dibalas belak oleh Hadi pada hari ini, agak mengguriskan hati jugalah. Dia kata PH penuh dengan banduan, penuh dengan macam-macam. Saya nak sebut pun segan. Tapi bagi saya, apa kurangnya dalam PAS, dalam PN? Banyak juga. Peraba ada. Seksual punya kondak pun ada. Yang luar tabi macam-macam berlaku di bawah pimpinan PAS. Isteri saman suami dan macam-macam. Tapi bagi saya, ini adalah politik yang tidak sihat. Dia tidak semudah itu. Dan satu lagi saya pun berharap ada 3 isu yang saya nak ingatkan pada hari ini ialah pertama, kerajaan perpaduan kena faham Anwar Ibrahim Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri kita. Dia menjadi Perdana Menteri disebabkan oleh pengorbanan Yang Amat Berhormat Datuk Zahid sebagai Presiden UMNO untuk bergabung atas titah tuanku. Dan perasaan ahli UMNO dan pemimpin UMNO harus diambil kira dalam membuat apa-apa komen dan tindakan. Sebab itu saya kata hari itu Lim Kit Siang ada buat statement apabila DNA. Dan kita kena faham bahawa ada 3 statement yang mengguris perasaan orang pemimpin dan ahli-ahli UMNO saya bercakap. Kerana pertama ialah ketika Rafizi bercakap bahawa dia tidak menyokong pengampunan Datuk Seri Najib. Kedua, Lim Kit Siang mengatakan dia tidak puas hati terhadap DNA Datuk Zahid. Dan yang ketiga, PMX pula mempelawa PAS. Saya rasa perasaan dan sensitiviti UMNO dan pemimpin UMNO dan akar umbi harus diambil kira. Jangan tiba-tiba dah lupa pula dah jadi Perdana Menteri boleh bercakap sewenang-wenangnya. Tidak. Sebab itu saya kata dalam hal ini sensitiviti UMNO dan juga pemimpin UMNO dan akar umbi harus diambil kira. So bagi saya secara peribadilah dia tidak akan berlaku ataupun lambat nak berlaku. Atau kalau dia akan berlaku sekarang pun bagi saya dia tidak membawa apa-apa kebaikan kerana kita sudah ada 2/3 majoriti. Kita dah kuat dari segi kita dah ada kita punya momentum. Tak perlulah nak ajak PAS bagi saya. Macam-macam dikeluarkan naratif-naratif lah, tapi bagi saya banyak kerja yang Kerajaan Perpaduan ketinggalan nak buat. Terutama tentang harga barang, dolar tak settle lagi, kes-kes yang tertunggak banyak. So bagi saya tak payah nak cari masalah lain. My Airline yang scam, ini semua tidak boleh sebagai kerajaan of the day, tidak boleh nak lepas tangan. So kita lupakan tentang PAS buat sementara ni, kita fokus tentang mentadbir negara dan rakyat. Terima kasih.